Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 2. Okay, jadi sebelum kita pergi kepada video tutorial mengenai soalan yang awak jawab tempoh hari, kita pergi terlebih dahulu kepada apa yang awak jawab, apa yang sepatutnya awak belajar pada soalan yang saya berikan tempoh hari lah. Okey. Untuk soalan tempoh hari adalah berkaitan dengan tajuk yang kita akan belajar pada minggu ini, iaitu pengurusan mental dan emosi. Okey. Jadi dalam pengurusan emosi ni 3.0, apa yang awak akan belajar? Yang pertama, menyatakan pelbagai situasi konflik dan situasi stres. Kedua, mengaplikasikan cara mengurus konflik dan mengurus stres. Menilai kesan konflik dan kesan stres terhadap kesihatan diri dan keluarga. Okey, jadi kat sini kita pergi kepada maksudnya terlebih dahulu lah. Konflik dan stres merupakan situasi yang sering dialami oleh remaja. Mereka yang dilanda konflik dan stres sukar untuk mengawal diri dan berkemungkinan cenderung untuk mengambil tindakan negatif yang akhirnya boleh membinasakan diri sendiri. Individu yang sihat mental dan emosi berupaya mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain, aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan boleh memberi sumbangan kepada masyarakat. Okey, jadi kita pergi kepada muka surat seterusnya, pengurusan konflik. Okey. Apa itu konflik? Konflik merupakan situasi seseorang yang mempunyai persepsi atau pandangan bahawa terdapat pihak lain cuba untuk menentang dan melakukan perbuatan atau tindakan yang merosakkan pihak lain. Okey, stres pula. Apa itu stres? Stres merupakan keadaan wujudnya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan keadaan dan keseimbangan psikologi, biologi atau sistem sosial individu yang terlibat. Okey, jelas Okey. Kita terus kepada kesan dan stres terhadap kesihatan diri. Okey, jadi awak boleh tengok kat situ. Yang pertama, emosi menjadi tidak stabil dan tidak mampu menyelesaikan masalah, kecewa serta cepat naik darah dan marah, rasa letih sepanjang masa, sukar fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan, mudah risau walaupun terhadap perkara kecil, sering berasa cemas, sering berimajinasi perkara-perkara buruk yang akan berlaku. Okey, seterusnya adalah kesan konflik dan stres terhadap keluarga. Hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang, berasa tersisih dan tidak disayangi, kurang berlaku komunikasi yang mesra dan tiada gurau senda dalam keluarga, mudah merajuk, bermasam muka dan iri hati antara adik beradik. Okey. Tingkah laku anak-anak yang liar suka bergaduh dan mempunyai masalah disiplin. Okey, jadi kita pergi kepada langkah-langkah menangani stres. Okey, yang pertama, merujuk masalah kepada kaunselor, guru atau ibu bapa, berehat dengan secukupnya, mempunyai hobi yang mendatangkan ketenangan, mendapatkan rawatan pakar, melakukan aktiviti sukan dan riadah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Okay, cara menangani konflik. Seperti yang awak tahulah, konflik dan stres ni ada satu benda yang berbeza lah. Okay, konflik, berbincang dengan ibu bapa, guru, sahabat karib atau kaunselor, berbincang untuk menyelesaikan masalah, bersikap toleransi terhadap situasi isu, banyakkan bersabar, didik diri untuk sentiasa menerima hakikat terhadap sesuatu kejadian yang berlaku. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, gambar yang ada kat sini, pengurusan konflik dan stres. Okey, ini adalah 3 cara yang salah sekiranya awak mengurus konflik dan stres. Okey, yang pertama adalah sengaja mencederakan diri. Okay, yang kedua adalah mengambil ubat tanpa preskripsi pegawai perubatan bertauliah ataupun mengambil ubat tanpa maklumat yang betul lah daripada doktor perubatan lah.
Okey, yang seterusnya adalah terlibat dengan penyalahgunaan bahan sebagai contoh arak, dadah, gam dan sebagainya. Jadi saya harap awak jelas untuk pembelajaran mengenai pembelajaran konflik dan stres lah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada video tutorial kepada tutorial pembelajaran kita, iaitu apa yang awak jawab soalan tempoh hari. Okey, inilah yang soalan saya beri pada tempoh hari dan saya minta awak jawab terlebih dahulu dan kemudian kita akan belajar dan lepas tu kita akan buat video tutorial mengenai soalan inilah. Okey, soalan yang pertama. Jadi tadi awak dah baca. Kalau awak tengok gambar ni dan daripada kata kunci dekat sini pun awak dah tahu yang jawapan ni adalah stres. Stres merupakan keadaan wujudnya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan keadaan dan keseimbangan psikologi, biologi dan sistem sosial individu yang terlibat. Okey, soalan yang kedua. Pernyataan manakah bukan cara menangani konflik? Tidak sabar. Yang ketiga, berikut merupakan cara yang salah untuk menangani konflik dan stres kecuali. Okey, gambar yang pertama, ambil ubat tanpa maklumat yang betul daripada doktor perubatan, mencederakan diri, mengambil barang terlarang. Jadi jawapannya adalah bersukan. Soalan keempat, antara berikut yang manakah tindakan negatif? Inilah jawapannya, bergaduh. Apakah maksud konflik? Perselisihan atau pertentangan idea. Konflik dan stres perlu diurus dengan bijak jika perlu. Dapatkan bantuan daripada siapa? Okey, jawapannya adalah 1, 2 dan 3 ahli keluarga, guru kaunseling dan rakan. Soalan ketujuh, konflik bermaksud situasi seseorang yang mempunyai persepsi bahawa terdapat pihak lain yang cuba menentang tindakan yang diambil. Okey, soalan ke-8, berikut ialah contoh keadaan stres yang dialami oleh seseorang remaja kecuali gembira kerana mendapat tempat pertama dalam pertandingan melukis. Soalan ke-9, kecewa serta cepat marah berikut merupakan kesan konflik dan stres terhadap diri, kesihatan diri. Soalan ke-10, apakah kesan konflik dan stres terhadap keluarga? Hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Soalan ke-11, sekiranya anda mengalami stres, apakah yang tidak patut anda lakukan? Mengambil bahan terlarang seperti alkohol dan dadah. Soalan ke-12, pilih cara-cara yang betul untuk menangani konflik. Jawapan boleh lebih daripada satu. Jawapannya adalah banyakkan bersabar, berbincang untuk menyelesaikan masalah, bersikap toleransi terhadap sesuatu isu. Soalan ke-13, berikut merupakan kesan konflik dan stres terhadap kesihatan diri kecuali fokus terhadap pekerjaan yang dilakukanlah. Soalan ke-14, kepentingan pengurusan mental dan emosi adalah untuk menjadikan seseorang itu lebih positif. Dan soalan yang terakhir, pilih cara mengurus dan mengawal kesihatan mental dan emosi. Sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, jadi saya harap awak jelas dengan video pembelajaran kita pada awal tadi dan juga video tutorial pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi kita akan jumpa pada hari Khamis dengan tajuk pembelajaran yang baru. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.